Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Segalanya sentosa. Dan hari ini bersama saya Izzu Yusof dan bersama pasangan yang lainnya. Lain sangat ke? Saya Cedi menemani anda di pagi yang cukup ceria hari ini untuk edisi hari Khamis 28 Julai 2022. Pejam cilik. Sekejap je kita nak sampai di hujung bulan, nak melangkah ke bulan baru. Apapun untuk pengetahuan anda, sedikit informasi yang ingin kami kongsikan bersama. Kalau Izzu nak tahu, hari ini 28 Julai merupakan hari hepatitis sedunia. Jadi sama-samalah kita tingkatkan kesedaran terhadap penyakit ini. Dan ramai yang tak tahu sebenarnya, Izzu, hepatitis ni satu penyakit yang melibatkan organ paling besar dalam badan kita dan organ yang penting sebenarnya hati. Jangan main-main dan bukan sahaja hepatitis ni mampu menyerang hati kita, malah menyerang semua sistem imun badan kita. Jadi sama-sama kita ambil langkah, tingkatkan kesedaran, amalkan gaya hidup yang sihat dan jagalah persekitaran, jaga diri dan juga kebersihan kita sendiri. Yang penting jaga hati happy. Yes, yang penting kalau nak buat hati happy tu kena sentiasalah tonton Apa Khabar Malaysia, ya. Betul. Dan seperti biasa, Apa Khabar Malaysia akan bersiaran selama 1 jam dari 9 hingga 10 pagi. Kita akan membawakan pelbagai topik yang akan dibincangkan hari ke hari. Dan hari ini kita akan membincangkan 2 topik yang cukup menarik. Antaranya kita ada pagi ni iaitu bertani di rumah dan juga topik kita yang kedua iaitu 20 tahun pembelajaran at Polisisi. Tapi tu sekejap lagi kita nak sentuh dulu apa yang berada di portal bernama.com. Kalau semalam mungkin saya bergelap sekejap, tapi siang kan gelap apanya, di dalam rumah lampu tak buka. Di sekitar Lembah Kelang mengalami gangguan bekalan elektrik di kawasan yang terjejas antaranya Bangi, Serdang, Ampang, Shah Alam dan juga di setengah kawasan pusat membeli belah di Kuala Lumpur. Apapun TNB memohon maaf dan sedang menjalankan siasatan terperinci, dan sedikitlah kejadian yang berlaku berpunca dari kerosakan di pencawang masa utama PMU Yomping Utara Johor, dan kes terpencil dan juga kepatasan pemulihan bekalan menggambarkan tahap daya harap rangkaian sistem bekalan TNB, dan kerosakan di PMU Yomping Utara di Yomping itu tidak melibatkan sebarang kebakaran dan PMU tersebut telah pun beroperasi sepenuhnya. Cik, kalau kita lihat semalam situasi yang berlaku, apa yang dapat Lisa lihat di komen-komen dan juga di office, yang mana ada yang risau kejadian 5 kali kejadian yang pada tahun 1992, 1996, 2003, 2005 hingga 2000 dan 2013 berulang, yang mana takut kejadian satu Malaysia bergelap kerana tiada elektrik. Janganlah sekarang kan takkan mungkinlah berlaku kita bergelap satu Malaysia kan. Kita punya sistem pun dah canggih. Betul. Kan. Apapun kita boleh gantikan untuk menggantikan apa yang berlaku, contohnya gangguan elektrik ini dengan sesuatu yang lebih pantas lagi. Baiklah, antara lainnya perkongsian kita Pahang anjur perlumbaan kanu antarabangsa September ini. Dan apa yang boleh saya kongsikan, ia merupakan acara terbesar perlumbaan kanu di negara ini yang bertaraf antarabangsa, iaitu Pahang Ocean Paddle International Challenge Malaysia 2022 yang akan berlangsung selama 5 hari bermula 7 September ini. Dan untuk pengetahuan semua, pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Perdagangan dan Komuniti Negeri iaitu Datuk Seri Muhammad Syakir Syamsuddin memaklumkan bahawa perlumbaan yang dijangka disertai seramai 500 peserta dari dalam dan luar negara. Juga difahamkan kali pertama diadakan di rantau Asia dengan pertandingan perlumbaan diadakan sejauh kira-kira 74 km, 5 peringkat bermula di Pantai Hiburan di Rompin, Pantai Legenda di Pekan, Pantai Balok, Pantai Cerating serta Pantai Teluk Cempedak di Kuantan. Dan kelima-lima peringkat tersebut yang paling mencabar sudah semestinya di Pantai Teluk Cempedak dengan sepanjang 18 km, dengan masing-masing yang lainnya hanyalah 14 km sahaja. Best ni juga aktiviti. Salah satunya orang kata kali pertama dianjurkan di rantau Asia Tenggara. Okey. Baiklah, sebenarnya kita nak menyentuh tentang kalau kita tengok dekat luar sana, saya datang tadi ke pejabat sebelum bersiaran, kita tengok cuaca dekat sekitar Kuala Lumpur ni agak sedikit mendung, tapi tak tahulah mungkin hujan ataupun dah pun cerah di luar sana. Tapi kita nak tahu juga ramalan kaji cuaca Malaysia untuk hari ini, dan selepas itu kita saksikan dahulu beritanya selepas tu. Jadi jangan ke mana-mana, kita teruskan bersama Apa Khabar Malaysia.
Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia, bersama saya Syahra Bahtiar dari Bilik Berita. Gabungan NGO Keluarga Malaysia dan Yayasan Generasi Malaysia digesa menjadi mata dan telinga kerajaan dalam memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, melalui tenaga dan usaha pastinya akan membolehkan kemakmuran dan keamanan dikecapi sekaligus mampu meningkatkan lagi indeks kebahagiaan negara. Namun, NGO tidak harus bersikap tunggu dan lihat, tetapi perlu lebih proaktif dan bertindak menerusi ahli-ahli bagi membantu mengurangkan sebarang cabaran yang dialami oleh keluarga Malaysia. Justru, saya berharap agar semua NGO menubuhkan kumpulan atau bergabung untuk membentuk sebuah kumpulan yang lebih besar dan berpengaruh untuk tujuan tersebut. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis makan malam gabungan Badan Bukan Kerajaan Keluarga Malaysia dan pelancaran Anugerah NGO Malaysia 2022 di Ibu Negara malam tadi. Perdana Menteri berkata kerajaan percaya sebarang perancangan yang dibuat dan sedang dilaksanakan boleh mencapai kejayaan sekiranya mendapat sokongan semua pihak, termasuk NGO. Beliau berkata penglibatan semua pihak dalam memperkasakan aspirasi keluarga Malaysia adalah penting untuk melonjakkan tahap kehidupan keluarga Malaysia dan seterusnya memantapkan prestasi ekonomi negara. Dua kanak-kanak maut manakala dua lagi cedera akibat tertimbus dalam kejadian tanah runtuh di Jalan Bukit Nenas, Kota Kinabalu, Sabah malam tadi. Mangsa Isa Sabri 2 tahun dan Nur Ain Jaziz 11 tahun disahkan meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth. Jurusyakar Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah berkata, mangsa yang cedera ialah Siti Nur 28 tahun patah tangan dan suaminya Sabri Botong 28 tahun cedera ringan di kaki dan turut menerima rawatan di HQE. Pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu jam 8.26 malam tadi. 24 pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lintas dan Kota Kinabalu bersama jentera serta unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS dikerah ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi kejadian, didapati tanah runtuh menghempap sebuah rumah yang didiami 9 sekeluarga. Terdapat 4 mangsa terbabit, iaitu 1 cedera di bahagian kaki, manakala 3 lagi tertimbus. Menurutnya, seorang mangsa kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun dihantar ke hospital sebelum pasukan bomba tiba di lokasi. 2 lagi mangsa perempuan, termasuk seorang kanak-kanak yang tertimbus, berjaya dikeluarkan oleh pasukan bomba dan orang awam. Selepas memastikan tiada lagi bahaya lain terbabit, operasi ditamatkan kira-kira jam 10 malam tadi. Jabatan Imigresen Malaysia menahan 28 individu termasuk seorang lelaki berumur lingkungan 40-an disyaki dalang utama sindiket membekal dan membawa masuk tukang urut warga Thailand dalam operasi 3 hari bermula 21 hingga 23 Julai lepas di sekitar Johor Bahru, Johor. Menerusi satu kenyataan, Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Zami Daud berkata, lelaki berkenaan ditahan di dalam sebuah kereta Proton Saga yang dipandunya bersama 4 wanita warga Thailand yang berada di dalam kenderaan itu. Lanjutan daripada tangkapan itu, pasukan serbuan telah menyerbu rumah dalang terbabit dan merampas beberapa dokumen berkaitan aktiviti sindiket membekalkan tukang urut asing itu ke pusat refleksologi dan spa di Johor Bahru dan kawasan selatan tanah air. Rentetan daripada operasi itu, anggota imigresen membuat 2 lagi serbuan di premis pusat urut dan spa di Taman Austin dan Taman Abad di Johor Bahru. Hasil serbuan di kedua-dua premis itu, imigresen menahan 18 wanita dan 3 lelaki warga Thailand yang bekerja sebagai tukang urut serta 2 lelaki tempatan merupakan penjaga premis. Kesemua 28 individu yang ditahan dalam siri operasi ini berumur antara 20 hingga 52 tahun. Kes disiasat di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 serta kesemua tahanan dibawa ke Pejabat Imigresen Setia Tropika Johor Bahru untuk tindakan lanjut. Baik, sekian laporan dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.
Selamat pagi kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Segalanya sentosa. Diharapkan pagi ini mungkin anda yang baru menyaksikan kami dengan kehadiran Cik dan Izu pagi ini menyenangkan dan sentosakan hidup anda, ya. Dan tentunya kita bersama hari ini kita akan bercakap tentang bertani di rumah dan ada tetamu istimewa kita di studio pagi ini. Izu, saya nak tanya untuk pengetahuan Izu dan juga penonton di rumah lah, sekarang ni golongan B40 yang kurang pendapatannya setiap bulan 2,500 setiap bulan, membelanjakan 70% daripada pendapatan itu hanya membeli keperluan runcit sahaja. Banyak. Jadi inilah masanya untuk kita, orang kata, mengurangkan bebanan isi rumah dan juga kos sara hidup kita dengan bertani. Boleh ke bertani dekat KL ni? Itu yang menjadi itu satu persoalan yang besar yang kita perlu jawab dengan tetamu kita pada hari ini. Dan kita nak bersama-sama dengan tetamu kita pada hari ini, iaitu teknologis Muhammad Adli Salihin Samsudin selaku Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pertanian Bandar Jabatan Pertanian Putrajaya. Apa khabar Cik Adli? Apa khabar baik? Apa khabar Chat, Izu? Sihat, Alhamdulillah. Apa khabar Malaysia? Terima kasih kerana sudi meluangkan masa pagi Sama-sama. ini. Kita curi sikit masa je bersama dengan Cik Adli. Okay. Mungkin secara ringkasnya, Cik Adli boleh kongsikan bersama-sama dengan kami apa itu pertanian bandar sebenarnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar Malaysia? Secara umumnya, pertanian bandar merupakan salah satu aktiviti bercocok tanam sudah tentu di kawasan bandar. Okey, bandar ataupun di pinggir bandar lah. Okey, kebiasaannya aktiviti pertanian bandar ni kita menjuruskan kepada pengeluaran makanan sara hidup sendiri, dan juga yang paling penting dia adalah menjalankan satu interaksi sosial antara peserta-peserta ataupun petani-tani ataupun pengusaha-pengusaha pertanian di kawasan bandar. Okey, memang bahasa mudah dia menjalankan aktiviti pertanian skala kecil ataupun besar di kawasan bandar ataupun di pinggir bandar. Itu term untuk pertanian bandar lah. Dan bandar di seluruh Malaysia lah, terutamanya di Kuala Lumpur ni merupakan bandar yang padat, bandar yang bandar yang sibuk, dan kita tak ada alasan untuk tidak bercocok tanam di kawasan bandar. Itu masuk di pertanian bandar itulah. Pertanian ataupun pertanian tanpa tanah. Dekat bandar ni mana cukup tanah? Itu kita akan sharekan juga macam mana tip kalau kawasan pertanian tak ada tanah tapi kita nak cocok tanam juga. Ada tip-tip yang kita akan kongsikan pada pagi ni. Tapi nanti kita akan sentuh sekejap lagi. Okey, boleh. Tapi mungkin Cik Adli boleh kongsikan juga macam Cik Adli kata tadi, pertanian bandar, aktiviti bercucuk tanam di kawasan bandar yang kurang tanah dia. Jadi bagi mereka yang tinggal di apartmen, pangsapuri, macam mana mereka nak menghidupkan atau mengimarahkan pertanian bandar ni? Okey, secara asasnya memang kita tahu memang bandar-bandar bukan bandar yang padat. Okey, kebanyakannya semuanya penghuni tinggal dekat kawasan yang terhad untuk terhad dan juga kawasan yang tinggi apartmen kan. So itu bukan alasan untuk tidak bercocok tanam. Okey, aktiviti bercocok tanam sangat mudah. Kalau tak ada kawasan yang luas untuk kita tanam kat kawasan tu, kita boleh tanam kat media tanam, media pasuan dalam pasu. Okey, sama ada kita beli ataupun kita guna sendiri. Okey, dalam pasu tu pula kita boleh susun dekat rumah kita. Okey, tanam-tanaman yang kita perlukan tu, contoh kalau ada pasu kita boleh guna pasu, tapi kalau ada juga alasan mengatakan tak ada pasu, nak buat macam mana? Itu bukan alasan. Dalam bertani tak ada alasan. Kita boleh gunakan barang yang kita semula. Konsep dia recycle to upcycle. Barang yang kita semula ni, botol-botol plastik yang kita buang, polis-polis yang kita buang, itu juga salah satu aktiviti yang boleh menjimatkan. Okey, so kita tanam tanaman-tanaman yang asal tu kat rumah kita. Logik uniknya kalau kita cocok tanam kat kawasan bandar ni, dalam masa sama kita juga dapat memelihara alam sekitar kita sebab kita guna barang-barang terpakai. Okey, tapi memang kami Jalan Tanian melalui bahagian tanam bandar memang menggalakkan aktiviti cocok tanam ni untuk kawasan yang tak ada tanah ni, kita gunakan pasu. Media pasuan katakanlah kat apartmen. Biasanya apartmen ada balkoni. Dia bersusun pasu-pasu yang tanaman-tanaman yang khas yang digunakan untuk sepanjang seharian kehidupan mereka dekat kawasan-kawasan balkoni mereka. Okey, so dia masih boleh menggunakan tanaman-tanaman tersebut. Nampak tak? So tak ada alasan untuk tidak bertani di kawasan yang sangat terhad. Okey, contoh kalau kawasan rumah teres yang kata bahasa mudah ada landed house. Tak ada tanah untuk nak berkebun, menyangkul. Itu bukan alasan. Kita boleh juga tanam dekat dalam pasuan, media pasuan yang saya cukup tadi, sama ada kita boleh beli kat luar ataupun nak jimat kita gunakan barangan terpakai. Tak salah kita gunakan barangan terpakai, malah itu merupakan satu konsep yang boleh membantu memelihara alam sekitar kita di samping kita bertani. Nak buat sebenarnya apa-apa perkara pun ikut hati juga. Nak je tak nak je sebenarnya. Kami sentiasa menitip memupuk minat, sentiasa memberi sokongan kepada sesiapa sahaja yang ingin bercocok tanam. Okey, kita bagikan nasihat, kita bagi teknikal supaya mereka at least dekat rumah-rumah mereka tu ada tanaman-tanaman asas yang mereka guna seharian.
Seperti kita tengok kat sini kan, kesum, salak, pandan, ini antara tanaman-tanaman yang selalu kita gunakan dalam masakan kita. Itulah. Macam kita katakan kalau dekat bandar ni memang tak cukup tanah untuk bercucuk tanam, tapi ada kaedah ataupun inisiatif lain ataupun orang kata cara yang lebih advance lagi untuk kita bercucuk tanam ni, dan ada kaedah tertentu. Sebagai contohnya, salah satunya kaedah yang mesra pengguna ialah Mesra pengguna ni kita panggil self watering system. Okey, kawasan sempit pun kita boleh cucuk tanam, dekat rumah pun kita boleh. Ni kawasannya lah. So kadang-kadang pula kawasan rumah kita tak ada kawasan, tapi area komuniti kita ada. Itu kita kena galakkan berkebun secara peringkat komuniti. Okey, kita at least minimal 10 orang bersama dengan kita bantu dengan komuniti, dan kawasan tak sesuai kita akan instruct, kita akan bagi nasihat kepada mereka kaedah tanaman yang bersesuaian. Selagi mereka mereka memerlukan pandangan, kita akan bagi supaya mereka dapat kita dapat memberikan galakan dan dorongan pada mereka untuk bercucuk tanam. Terutama di kawasan bandar ni memang kita menekan, menitik beratkan elemen-elemen tanam bandar di kawasan bandar ni lah. Kalau awal dahulu popular dengan hidroponik. Ini kaedah apa? Okey, ini pun sama dia panggil kaedah tanpa tanah, soilless hydroponic juga. Tapi dia boleh mobile, dia boleh bergerak-gerak, boleh pindah sana pindah sini, sesuai untuk mereka yang tak ada kawasan, tak ada kekurangan kawasan untuk bercucuk tanam. Ini kaedah salah satu kaedahnya lah yang kita boleh buat. Kalau tak nak gunakan sistem ni, kita boleh guna macam cakap tadi, pasu-pasuan. Okey, sama ada kita gunakan tanah ataupun kita gunakan kaedah soilless macam hidroponik, fertigasi di kawasan-kawasan yang kediaman mereka ni lah. Cik Adi, kalau dari pihak Jabatan Pertanian sendiri, ada tak disediakan barang-barang seperti begini untuk mereka yang tak tahu mana nak dapatkan ke? Bagus soalan tu. Jabatan Pertanian sentiasa memberikan khidmat nasihat teknikal, bimbingan, latihan, dan ada juga kita kadang memberikan insentif kepada mereka-mereka yang untuk bercimpul dalam tanam bandar, antaranya input pertanian, terutama di komuniti lah. Dan salah satunya kita ada juga memberi dorongan, memberikan galakan untuk mereka bercucuk tanam menggunakan kaedah ini lah. Ada juga sistem-sistem yang kita sampaikan, kita bagi pada mereka-mereka supaya mereka ni mula berjinak-jinak, permulaan. Kita kata tak mula tak tahu kan, dah mula baru tahu betapa mudahnya aktiviti bertani di kawasan rumah mereka. So tak ada alasan untuk mereka bercucuk tanam. Tapi khidmat nasihat teknikal, latihan tu kita bagi sebelum, semasa dan selepas. You nak tanam, tak tahu, kita ajar. Semasa dah tanam, kita bimbing. Selepas kita tanam, kita guide, kita pantau supaya aktiviti ini sentiasa konsisten dan orang kata berkekalan selama-lamanya. Kalau boleh. Sebab apa, pertanian mudah. Sebab pertanian ni kita nak makan, kita nak gunakan untuk makanan. Makanan seharian kita. So takkanlah benda-benda mudah pun kita nak kena keluar, kita nak kena beli. Benda tu ada depan rumah, kawasan kita. Nak 5 perut, pergi belakang, petik, masak. Nak daun pandan, petik, masak. So kat situ saya tak langsung kita dapat membantu mengurangkan kos sehari hidup kita dalam masakan, dalam barangan dapur. Dan saya tak langsung dapat menjana juga pendapatan kita. Nampak kita menjimatkan benda tu. Itu Ali nak tanya juga, melalui kaedah hidroponik ni, apa jenis-jenis tumbuhan yang boleh kita tanam? Takkanlah pokok kelapa pula boleh tanam kan? Mungkin tumbuhan-tumbuhan kecil. Okey, hidroponik ni ataupun kaedah hidroponik ni kaedah yang terkini lah. Kita juga ada kaedah konvensional. Okey, tanaman-tanaman yang kita boleh gunakan sama ada kaedah hidroponik ataupun konvensional banyak. Tapi untuk kat rumah ni kami menasihatkan agar supaya tanam-tanaman yang asal yang kita boleh gunakan. Contoh, limau 3 serangkai. Pernah dengar limau 3 serangkai? 5 purut, 5 kasturi, 5 nipis. Itu yang kita selalu gunakan selalu. Sayur-sayuran, kucai, kesum, serai, pandan, kunyit. Itu yang kita sentiasa gunakan di rumah untuk masakan kita. Tak sedap lah asam pedas kalau tak ada kesum. Nak beli kesum habis. Jangan risau, ada kat rumah. Petik sendiri. Okey, daun nasi lemak. Tak sedap lah nasi lemak tanpa daun pandan, tak wangi. Nak beli kedai habis, pagi-pagi nak buat sarapan, tak ada, takkan nak beli kan. Ada kat rumah, petik. Tapi daun pisang tak boleh lah kan? Tak boleh lah. Pisang pula. So macam 5 purut. Tak ada 5 purut, orang kata tak jadi tom yum. Okey. 5 perut, Allah, pagi-pagi, petang-petang dah tutup kedai. Jangan risau, belakang rumah kita ada. Petik, masak, basuh, petik, masak, basuh. Habis, petik, basuh, masak, makan. Yang paling best, kalau kita masak menggunakan tanaman-tanaman yang ada kat rumah kita, elemen kasih sayang tu ada, kekeluargaan tu ada. Beli kat mana ni? Masak sendiri tom yum ni.
Tom Yam pakai pokok yang tanam tu, sedap rasa hati gitulah umpamanya kan. Mungkin Cik Adil boleh kongsikan macam mana kita nak cari tahu ataupun nak dapatkan info bagaimana kita nak bercucuk tanam secara kaedah hidroponik ni dan bagaimana tekniknya. Okey, so Jabatan Pertanian ni ada pejabat di seluruh Malaysia. Okey, kita juga bahagian pertanian bandar. So kita pada website kita Jabatan Pertanian di www.doa.gov.my, kita ada info berkenaan dengan elemen-elemen teknik untuk bercucuk tanam menggunakan kaedah konvensional ataupun kaedah hidroponik. Okey. So dan juga kita ada Jabatan Pertanian berdekatan dengan kawasan kita pergi. Sebab kami ni memang sentiasa bersedia untuk memberi bimbingan, khidmat nasihat kepada anda semua di rumah kalau nak mulakan aktiviti tanam. Walaupun nak tanam tu, cik saya nak tanam pokok kecil je kat rumah, tak apa. Kita tetap akan bantu kaedah macam mana nak mulakan kaedah fertigasi ataupun hidroponik ataupun kaedah-kaedah yang biasalah. Memang Jabatan Pertanian memang setia membantu, terutamanya di Kuala Lumpur ni kami juga ada bahagian pertanian bandar yang menjaga kaedah kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Memang kita emphasize sebab kawasan bandar Kuala Lumpur kita tahu lah kan, kawasan yang padat, yang pesat membangun dan kadang-kadang cost of living sangat tinggi. Kita nak bimbing mereka supaya dengan aktiviti pertanian ni dapat membantu mengurangkan kos sara hidup mereka sendiri, insya-Allah. Okey, Izu, kalau kita tengok kan kaedah hidroponik ni macam senang je nak buat. Dia tak ada istilah tangan panas, tangan sejuk lah. Kalau tangan panas, orang kata tangan panas je yang boleh. Apa orang kata menyuburkan tumbuhan. Tangan sejuk tak boleh. Bagaimana tu? Boleh Cik Adli komen sikit tentang tu. Okey, tangan panas, tangan sejuk ni sebenarnya memang benda ni orang kata dah turun-temurun. Kami yang orang kata sekarang ni pun kalau kami pergi buat extension pengembangan, kita turun ke lapangan, jumpa dengan petani-petani atau bakar petani, mereka akan cakap tak boleh cucuk tanam, cik, sebab tangan saya panas. Tang mana panas tu kan? Kalau sejuk boleh. Itu memang sebenarnya kami cakap, kami beritahu sebenarnya tangan panas, tangan sejuk memang tak wujud sebenarnya. Tak ada istilah tangan panas, tangan sejuk untuk kalau bercucuk nak bercucuk tanam hidroponik ni. Yang hidroponik ataupun kaedah-kaedah lain kan, yang adalah teknik menanam, teknik menyemai, teknik menjaga, teknik menyiram, teknik membaja, itu yang kita kena belajar. Tak tahu teknik-teknik ni, jumpa kami Jabatan Pertanian yang sedia untuk memberi bimbingan kepada semua anda semua yang ingin berkecimpung dalam pertanian, terutamanya untuk melaksanakan aktiviti pertanian di kawasan rumah anda. Clear kita dengan harapan apa khabar Malaysia segmen ni kita dapat clearkan bahawa tangan panas, tangan sejuk memang tak wujud. Yang ada adalah teknik yang betul ketika hendak bercucuk tanam. Okay. So jangan kata istilah tangan panas, tangan sejuk nak tak nak je sebenarnya kan. Nak tak nak dengar, yang penting tu teknik tu sebenarnya. Tak baja, tak semai, lepas tu salahkan tumbuh-tumbuhan tak tumbuh dengan betul. Dicampur dengan orang kata dicampur dengan minat yang mendalam. Kita yang tak pandai tu salahkan pokok pula. Kan? Pokok tak membesar lagi pun. Pokok tak besar. Kadang-kadang kita rasa kecewa, kita beli cantik, balik rumah mati. Kalau kita pokoknya matilah. So kita rasa aduh kecewanya. Kita akan rasa frust. Itulah peranan kami. Peranan kami dalam pertanian ni membimbing bahawa salah satunya memang itu top question. Soalan yang paling popular. Macam mana nak mula ni? Okey. Bimbingan dekat situ yang paling penting. Sekejap lagi kita tanya lagi berkaitan dengan macam mana nak dapatkan cara bimbingan daripada pihak Jabatan Pertanian sendiri. Sebab kita nak berhenti rehat seketika, Izu. Dan kita nak sambung perbincangan kita. Tapi sebelum tu jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Ya. Pertandingan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Pertandingan Klik at Merdeka. Pertandingan Bintang Patriotik Smule. Pertandingan Bintang Patriotik Aspirasi Keluarga Malaysia. Pertandingan Bintang Patriotik Rio. Pertandingan mewarna dan melukis My Doodle at Merdeka. Pertandingan pengisahan kenegaraan. Pertandingan Ilham Merdeka TikTok Challenge. Sayembara Sajak Merdeka 2022. Untuk maklumat lanjut, layari www.merdeka360.my. Rukun negara bertujuan membentuk perpaduan yang kukuh.
satu daripada bahagian rukun negara menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Okey, sebagai antara destinasi paling popular di Asia, Thailand berjaya meyakinkan para pelancong untuk memilih negara ini sebagai destinasi utama untuk dikunjungi pasca pandemik COVID-19. Kini lokasi pelancongan dan pusat beli belah kembali meriah dan sesak dengan kunjungan pelancong. Pada 6 bulan pertama tahun ini, kira-kira 2.08 juta pelancong telah berkunjung ke negara Gajah Putih. Ini termasuk kira-kira 200,000 pelancong dari Malaysia. Thailand menyiasat menerima sehingga 10 juta pelancong asing pada tahun ini. Bagi tahun depan, pihak berkuasa pelancongan Thailand, TAT, jangka Thailand akan menjana sehingga 2.3 trilion baht dan ini termasuk 1.5 trilion baht daripada pelancong antarabangsa dan 880 bilion baht daripada pelancong domestik. Namun TAT menetapkan sasaran jumlah ketibaan pelancong yang lebih kecil tahun depan berbanding tahun sebelum pandemik COVID-19 kerana mahu menarik pengunjung berbelanja lebih dan tinggal lebih lama di negara ini. Sebelum pandemik COVID-19, Thailand dikunjungi oleh hampir 40 juta pelancong pada tahun 2019 dan jumlah itu menjunam kepada 60 juta. Sebagai plan pemasaran tahun depan, TAT umum akan meneruskan sasaran tahun ini untuk menggalak dan mengubah pelancongan Thai sambil memberi penekanan yang lebih besar kepada pemulihan sektor pelancongan ke arah pertumbuhan yang lebih kukuh dan mampan, lebih bertanggungjawab dan lebih digital dan lebih inklusif. Dengan menggunakan slogan Visit Thailand Year 2022 to 2023 Amazing New Chapters, Thailand akan terus diperkenalkan sebagai destinasi bertaraf dunia yang menawarkan keistimewaan untuk semua di bawah konsep From A to Z, Amazing Thailand has it all. Dan ini akan ditunjukkan dalam asas 5F 4M, iaitu Food, Film, Fashion, Festival, Fight, Music, Museum, Master dan Meta. Okey, itu sahaja laporan saya dari Bangkok, Thailand. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Segalanya Sentosa masih lagi bercakap soal bertani di rumah bersama dengan tetamu yang sama iaitu teknologis Muhammad Adli Salihin Samsudin selaku Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pertanian Bandar Jabatan Pertanian Putrajaya. Baik, Cik Adli, kita nak teruskan perbincangan kita berkaitan dengan bertani di rumah. Kalau macam tadi Cik Adli banyak menyebut berkaitan dengan bimbingan, konsultasi dan sebagainya. Bagaimana contohnya untuk macam kami yang tak tahu orang-orang baru BBNU dalam pertanian ni, macam mana nak dapatkan bimbingan dari pihak pertanian? Adalah perlu call atau perlu datang ke pejabat atau macam mana? Macam sedia maklum tadi yang seperti saya ungkapkan, kupaskan tadi, Jabatan Pertanian mempunyai banyak cawangan, banyak pejabat di seluruh Malaysia. Okey. So yang anda semua boleh pergi ke pejabat pertanian berdekatan untuk dapatkan makluman dan daftar kepada mereka untuk mengatakan saya memerlukan bimbingan sebelum memulakan pertanian dan kita akan susun pelbagai aktiviti-aktiviti untuk menjayakan permohonan mereka lah. Dan juga kita di setiap website tu, setiap pejabat pertanian negeri tu biasanya dia akan ada website. Website tu akan cerita pasal kursus-kursus yang ditawarkan berlangsung pada setiap bulan. Kursus-kursus yang ditawarkan yang berkenaan dengan pertanian lah. Banyak sebenarnya. Sebenarnya khusus untuk mereka-mereka yang orang kata ingin memulakan berkecimpung dalam bidang pertanian. Okey, khusus seperti asas penanaman, asas penjagaan, pemprosesan produk,
kita nak beritahu juga pada mereka bahawa tanaman ni bukan sekadar untuk boleh dimakan saja, tapi tanaman ini juga boleh membantu dari segi sudut-sudut lain, untuk perubatan, untuk aromaterapi. Itu. Jadi dari segi latihan tu memang kita Jabatan Tanian memang ada menyediakan pelbagai media saluran untuk melaksanakan bimbingan dan latihan kepada petani-tani. Yang saya kata tadi kan, kita akan pergi latihan dari segi sebelum, semasa dan juga selepas. Kita monitor, pastikan mereka ni betul-betul orang kata berdaya saing, berdaya tahan, walaupun daripada nak mula besar kena pada kecil. Kerana mula pada kecil tu dia skala kecil dia akan sonok, kita bimbing lagi supaya mereka jadi besar dan kata boleh membantu dalam memperkasakan lah, walaupun segmen tanah bandar boleh memperkasa dalam segmen pertanian di negara. Jadi sedikit sebanyak dapat membantu mengatasi masalah food safety dan food security dekat negara kita. Okey. Menyentuh tentang bertani ni, saya nak minta pandangan daripada Tuan Adli sendiri. Kalau bercakap pasal bertani ni, kita tujukan kepada orang muda, saya rasa agak berat sikit untuk mereka menerima pasal pertanian ini. Macam mana pandangan Cik Adli nak menggalakkan orang muda ni bertani? Adakah wajar untuk mereka mulakan daripada rumah, contohnya kecil-kecilan macam ni, lakukan tanaman hidroponik? Alright. So kepada generasi muda ni memang kita sangat galakkan untuk bercimpungan belia-belia kita untuk berkecimpung dalam bidang pertanian. Kita akan maklum kepada mereka, pertanian ni bukan sekadar bercimpung pegang tanah. Pertanian ni macam-macam kaedah teknologi terkini yang orang kata sekata seia dengan zaman mereka. Contoh Internet of Things, IoT, contoh penggunaan drone, contoh lagi dengan penggunaan teknik fertigasi. Orang kata daripada teknik fertigasi tidak memerlukan kawasan jumlah pekerja yang banyak, yang ramai. So mereka hanya bermain dengan orang kata mesin, dengan pump. Dan salah satu lagi kita mengatakan bahawa sekarang ni kita tahu kan macam industri minyak pati sangat tinggi kan. Yang menarik industri muda ni lah, minyak pati. Kita cakap dia, kalau you tanam 5 purut bukan sekadar untuk makan, tapi 5 purut juga boleh membuat aromaterapi. So secara tak langsung akan bagi trigger mind pada mereka. Baguslah. So sekarang ni kalau air tanah 5 perut dekat rumah ataupun kesung ataupun pandan ataupun Serawangi yang ada aroma ni, dia juga boleh membantu dia untuk bisnes kecil-kecilan untuk menghasilkan minyak pati. Nampak tak minyak? Jadi ini secara tak langsung boleh memberikan galakan pada golongan belia, dan juga selain daripada training dan juga insentif kita berikan kepada mereka melalui segmen agropreneur muda, latihan kepada mereka ni lah. So dengan syarat mereka kena ada minat. Generasi muda kami sarankan ada minat, teruskan bertani. Sebab apa? Anda memang diperlukan untuk terus memastikan industri pertanian terus mapan dekat Malaysia ni dan terus berdaya saing. Setakat ni pelibatan orang muda semasa Jabatan Pertanian jalankan aktiviti bertani ni bagaimana sambutannya? So far Alhamdulillah. Alhamdulillah mereka sokongan yang baik, memberikan respon yang baik supaya mereka pun rasa seronok. Kita bagi gambaran pada mereka macam mana sistem pertanian sekarang, macam mana keadaan pertanian sekarang, macam mana potensi pertanian sekarang. So mereka rasa seronok dan mereka mula bercimpung dalam bidang pertanian. So keadaan mereka pertanian tu betul pada mereka. Kadang mereka nak gunakan fertigasi, mereka nak buat IoT punya produk, mereka nak tanam pokok dalam batasan, tak ada masalah. Apa juga kehendak mereka kita guide, kita bantu. Itu peranan kami membimbing generasi muda ni. So supaya generasi muda ni akan terus berkecimpung dalam bidang pertanian. Dan salah satunya kita tahu sekarang ni banyak media-media sosial orang kata yang dikuasai oleh generasi muda lah, konten-konten kan. Kita pun ajar dia buat konten ni, ceritalah sikit macam mana khasiat terung, macam mana khasiat kesung, macam mana khasiat daun pandan, macam mana kaedah tanam terung. Kita guide. So saya tengok kadang mereka bila share kat media sosial, banyak juga yang kata respon yang baik, trigger kepada next level of masyarakat ataupun next masyarakat generasi muda untuk bercimpung dalam pertanian. Selepas mereka minat, mereka lagi intention minat, mereka akan cari kita. Kita akan bantu semasa sebelum, semasa, selepas. Tadi tu. Tapi kan Izu, kalau bertani ni orang cakap mengambil masa yang lama untuk mendapatkan ataupun membuahkan hasilnya. Sudah semestinya. Kan. Tapi daripada Jabatan Pertanian sendiri bagaimana untuk terlibat dan ambil kursus ataupun mempelajari, dapatkan bimbingan daripada Jabatan Pertanian sendiri untuk teknik ataupun kaedah sebegini memerlukan masa yang lama ke bagaimana? Dia ada tengok jenis tanaman. Tengok jenis tanaman, ada tanaman macam sayuran, tanaman kontan memerlukan masa sedikit, lebih kurang 30 ke 60 hari, contoh gitulah. Tanaman jagung, tanaman sayuran, itu perlu juga. Tapi tanaman-tanaman seperti macam ulam-ulaman, herba yang ke depan ni macam kesung punya, itu memang
long lasting, berkekalan. Okey, so itu memang orang kata memang kita tanam benda tu memang benda tu akan sentiasa ada. Okey, tapi untuk yang singkat masa tu memang kita ada sediakan, kita akan ada bagi latihan lah. Okey, contoh macam saya cakap tadi jagung, sayuran. Sebab kadang mereka ni nak cepat. Nak cepat hasil yang cepat. Okey, tak sabar. Relax. Okey, tenang, training dulu, kita ajar dulu dapatkan hasil pertama. Tapi kadang mereka ni bila mereka dapat hasil pertama mereka seronok. Yang mana rasa macam tak apa elok, kita elokkan. Yang mana elok, kita elokkan lagi. Tu bahasa dia. Okey. Main dekat situ pentingnya ada bimbingan daripada seorang guru untuk mencantikkan lagi mencantikkan proses untuk mereka yang nak belum dan minat dan juga yang orang kata nak expandkan dia punya ladang, dia punya market dalam bidang pertanian, insya-Allah. Baik, Cik Ali, di akhir segmen kita. Kita ada masa sikit je lagi ni. Minit-minit terakhir. Apa kata-kata akhir daripada Cik Ali pada Jabatan Pertanian? Okey, pertama kita ingin mohon pada semua supaya minat. Okey, minat yang mendalam, kena ada minat. Okey, yang kedua jangan putus asa. Tanaman kita mati, jangan putus asa. Itu bukan proses yang terakhir, banyak. Okey, yang ketiga dapatkan khidmat nasihat dari Jabatan Pertanian dan juga kita kena ingat tanam ternak guna diri jimat cermat jana ekonomi. Okey, ada juga kita pastikan jihad inflasi dan juga kita mendidik supaya aktiviti pertanian ni berterusan supaya tak langsung dapat membantu kata food safety, food security kat negara kita dan juga membantu kurangkan kos sara hidup dalam segmen pertanian di negara kita. Dan juga kami juga ada menjayakan aktiviti MAHA pada MAHA 2022 nanti. Okey, pada 4 hingga 14 Ogos kita ada tunjukkan macam mana kaedah-kaedah tanam bandar di showcase MAHA kami lah. Yang akan berlangsung pada berapa hari saja lagi. Minggu depan je lagi. Kat situ kita ada showcase macam mana nak bagikan bimbingan, gambaran kepada pengunjung macam mana nak mulakan pertanian sama ada kaedah konvensional ataupun kaedah teknologi tinggi ataupun yang panggil fertigasi hidroponik dan sebagainya lah, insya-Allah. Satu perkongsian cukup berguna pagi ini setidaknya kita orang muda pun dapat pengetahuan baru hari ini saya rasa bersemangat sebenarnya. Bersama insya-Allah. Semangat balik terus nak tanam itu penting tu. Walaupun tak ada ruang tapi yang penting minat dan semangat tu. Walaupun tak ada ruang itu bukanlah satu kita tidak berjurut tanam. Betul. Okey. Apapun ini saja masa yang kita ada. Terima kasih banyak Tuan Adli, Teknologis Muhammad Adli Salihin Samsudin selaku Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pertanian Bandar Jabatan Pertanian Putrajaya. Okey, Izu, kita nak berhenti rehat seketika. Jangan pergi mana-mana nak. Kembali selepas ini di Apa Khabar Malaysia. Betul. Terima kasih. Masih lagi bersama kami di Apa Khabar Malaysia Segalanya Sentosa. Saya Cedi dan juga Izu pagi ini. Satu lagi perkongsian yang cukup berguna kami nak share sama dengan anda berkaitan dengan 20 tahun e-pembelajaran at PoliCC. Betul Izu, untuk mempromosikan media 20 tahun e-pembelajaran at PoliCC inilah. Betul. Dan untuk bercakap tentang ini, kita berkesempatan pagi ini bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, Dr. Nana ataupun Dr. Zainal Azhar Zainal Abidin selaku pengarah bahagian Instruksional dan Pembelajaran Digital BIPD Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, syukur. Terima kasih kerana menjemput saya. Sama, selamat datang ke set Apa Khabar Malaysia. Ya. Okey, dan tentunya kita nak bercakap tentang tujuan Doktor kemari untuk mempromosikan media 20 tahun e-pembelajaran at PoliCC. Mungkin secara ringkasnya kita recap baliklah tujuan ataupun diwujudnya e-dolar ini dianjurkan. Okey, masih. Soalan yang baik kalau kita nak buka pembicaraan. E-dolar. E-dolar adalah satu acara membudayakan pembelajaran digital di Politeknik dan Kolej Komuniti. Kita perlu tahu bahawa bukan senang kita nak mengubah minda warga untuk guna pakai teknologi. Tetapi teknologi ini datang melanda kita. Kalau kita tidak mengubah, tidak menyesuaikan diri, dia akan overcome kita, kan? Jadi pihak Politeknik dan Kolej Komuniti telah mewujudkan satu strategi di mana pensyarah-pensyarah dan juga pelajar yang menghasilkan bahan-bahan dan juga mengguna pakai bahan itu dalam pengajaran diberi penganugerahan. Macam award show lah, right? So e-dolar ni adalah satu malam di mana mereka ini diberi
penghargaan. The best lecturer, the best student, the best video, lebih kurang macam tu lah. Ataupun malam majlis pertandingan inovasi pembelajaran Digital SIDOS. Digital SIDOS Inspiring Learning Award Polytechnic dan College Community Malaysia Idola X 2022. Ini bermakna penganjuran untuk kali yang ke 10 kali ini. Kali ke 10. Baik, mungkin doktor boleh kongsikan dah 10 kali penganjuran. Tahun ini apa yang membezakan daripada penganjuran sebelum-sebelum ini? Keunikannya. Okey. Sebelum itu kita perlu faham bahawa SIDOS ataupun pembelajaran digital di Politeknik adalah lebih mirip, lebih bertujuan untuk pelajar-pelajar TVET. Kita pernah dengar kan TVET? Baru ni pun ada pelancaran TVET dan sebagainya. Jadi pelajar-pelajar di Politeknik dan College Community ni adalah pelajar-pelajar dalam bidang TVET. Jadi TVET ni berbeza sedikit dengan pelajar-pelajar yang bukan TVET, di mana mereka-mereka ini harus diberi pendedahan kepada apa yang sedang berlaku dalam industri. Mereka perlu ada elemen-elemen lebih memahami praktikal ataupun hands-on punya pengetahuan dan kemahiran. Jadi Idola kali ini akan mengubah cara Idola sebelum-sebelum ini, di mana di dalam situ kita memberi penganugerahan pada pensyarah-pensyarah yang pakai teknologi ke arah inilah, ke arah untuk mendidik pelajar-pelajar yang TVET ni tadi. Dan juga kali ini oleh kerana COVID telah melanda kita 2 tahun, di mana 100% pelajar-pelajar pakai online. Jadi mereka ini kita anggap sebagai COVID heroes. Dan kita bagilah penganugerahan pada pensyarah-pensyarah yang telah betul-betul pakai platform pembelajaran digital untuk memastikan pembelajaran itu berterusan dan tidak terputus-putus. Itu dia keunikan yang ada pada tahun ini. Untuk pelibatan kali ini, maknanya Idola X ni melibatkan seluruh politeknik. Seluruh politeknik dan college community. College community. Baik, mungkin saya ada terbaca dan buka di website penganjuran ni telah pun tamat ataupun dipanjangkan ataupun dilanjutkan terus hingga ke hujung bulan ni. Bagaimana doktor sebenarnya? Okey, setiap kali dalam 10 pertandingan ni, walaupun kita dah set tarikh, akan ada permintaan untuk dilanjutkan sedikit. So kita membagi ruang lah pada mereka untuk menghantar bahan-bahan dengan lebih. So saya rasa tarikh tu masih lagi on, kalau tak salah saya. Saya mungkin salah. Mungkin ada lagi masa untuk mereka menghantar bahan-bahan, menghantar calon-calon, pensyarah terbaik dan sebagainya untuk kita dapat dan kita adakan juri. Tapi tetap pada 29 Ogos adalah hari Idola X malam tu. Maknanya masih lagi ada peluang lah untuk pelajar politeknik dan komuniti untuk terlibat sama dalam Idola ni. Sebab saya ada buka dan saya ada terpandang dekat laman sosial, tarikhnya telah pun tamat pada 7 ataupun 8 Julai. Maknanya dilanjutkan penyertaannya. Mungkin sedikit Dr. Zainal nak kongsikan sama antara aktiviti yang telah pun disusun atur sepanjang majlis pertandingan inovasi ni selain daripada Idola ni. Okey, secara keseluruhannya Idola adalah hanya satu aspek pembelajaran digital, right? Untuk kita membudayakan sesuatu, tak kiralah apa saja yang baru, terutamanya untuk pembelajaran digital, kita kena melatih pensyarah-pensyarah pakai teknologi, memastikan peralatan ada, memastikan pelajar mendapat inspirasi untuk pakai teknologi, dan juga untuk menyediakan ruang-ruang pembelajaran, menyediakan ruang-ruang pembelajaran yang unik supaya pensyarah dapat pakai teknologi, pakai pedagogi yang terkini. Dia tidak boleh menggunakan teknologi tapi masih lagi chalk and talk seperti biasa. Itu tidak, dia tidak berganjak lah. Tak ada paradigm shift lah. Dia masih lagi benda yang sama guna teknologi. Tidak. Sekarang ni dengan penggunaan teknologi, cara belajar pun kena berubah. So everything must change. Pensyarah punya minda, cara dia menyusun kelas, cara dia mengajar, cara dia mengambil menilai pelajar-pelajar, semuanya berubah oleh kerana adanya teknologi. Kita nak minta pandangan Dr. Nana sikit, yang mana kalau Dr. Nana kata tadi, bila berlakunya pandemik, kita berlaku transisi pembelajaran daripada chalk and talk kepada e-learning. Bagaimana doktor sendiri melihat TVET itu sendiri dalam kesesuaian
pengaplikasian e-learning itu sendiri? Adakah ia sesuai dilaksanakan dengan topik TVET ini? Sebab macam doktor kata tadi, memerlukan hands-on. Jadi keberkesanannya bagaimana? Okey, terima kasih. Ada dua perkara yang membezakan pembelajaran digital, akademik yang biasa dan juga TVET. Ada dua benda. Yang pertama adalah kita perlu banyak menghasilkan bahan-bahan yang bercorak simulasi. Simulasi menggunakan alat, simulasi melihat alat, simulasi supaya pelajar dapat melihat cara alat itu digunakan pakai, kenal alat, komponen-komponen alat sebelum dia ke bengkel. Dan apabila balik ke bengkel pun dia boleh tengok berulang-ulang kali. Kerana bukan selalu dia dapat ke bengkel atau ke workshop. Jadi video itu membawa pengalaman untuk memastikan katanya adalah reinforcement supaya pelajar itu dapat memahami betul, oh ini dia alat, ini dia komponen alat. Satu, itu membezakan utama. Yang kedua adalah membawa pelajar ke industri atau industri ke pelajar. Okey, contohnya kita ada sekarang teknologi, kita ada VR, kita ada 360, semua ada kamera foto boleh tengok 360 sekarang. Macam dalam bilik ni saya boleh tengok siapa di depan, siapa di belakang kan. So saya bawa situasi itu di dalam classroom. Saya hasilkan satu video di mana katalah kita ambil contoh pelajar-pelajar video dan filem. Video dan filem di Politeknik PTSS. Okey, dia nak belajar macam mana set up studio. In front, behind dan sebagainya. So, saya letakkan satu kamera 360 di sini, dia merakam. Dan pelajar ni boleh lihat apa berlaku di sini, bagaimana kita berinteraksi pada masa yang sama apa yang sedang berlaku di belakang. Dan ini boleh menjadi bahan kepada pelajar-pelajar TVET ni tadi untuk mengenal industri yang mereka akan masuk. Kerana latihan industri hanya berapa 6 bulan atau ada yang kurang daripada itu dan tak cukup masa untuk dia mengenal. Tapi dengan adanya bahan-bahan ini, kita boleh membawa industri ke pelajar. Dan di situlah berlakunya keistimewaan TVET tu tadi. Malah kita dah mengadakan beberapa bahan. Bahan bukan saja studio kita dah buat. Kita dah pergi ke gudang-gudang logistik dan kita buat 360 ni tadi. Kita dah pergi mengikut tourist guide ke dalam hutan untuk buat tourism dalam perhutanan ni kan. Kita juga telah menyelam, membawa student ke dalam underwater untuk melihat coral dan sebagainya. Semua tu adalah perkara-perkara yang bukan senang untuk selalu diadakan. Nak pergi melawat, nak pergi diving dan sebagainya. Tapi teknologi boleh membantu. Dengan bantuan yang diberikan, adakah ia seiring dan juga mampu memberi keselesaan kepada mereka yang bergelar OKU, Pak Doktor? Of course, kalau kita tengok yang diving ni tadi, confirm boleh lah. Kemungkinan tidak ada peralatan yang mencukupi untuk membawa dia ke bawah laut dan sebagainya. Tapi dengan goggle atau dengan adanya pad, dia dapat menyelam bersama dengan kawan-kawan dia ataupun kawan tak dia nampak orang bersalam dan dia dapat merasai apa yang berlaku di sekelilingnya. Dia membawa kita across boundary lah, menerobos sempadan. So itu peluang teknologi. Itu kita tengok bahawa teknologi dapat membantu dari segi perkara-perkara tersebut. Mungkin ada sedikit kesukaran ataupun cabaran ataupun isu yang perlu ditangani dalam kita nak memperkasakan, nak mendekatkan e-learning ni, contohnya nak aplikasikan melalui PDP. Bagaimana? Cabarannya memanglah banyak sekali. Seperti mana dalam title hari ini pun 20 tahun kan pembelajaran digital. Cabarannya kita nak mengubah mindset ni mengambil masa yang banyak. In fact, idola adalah satu mekanisme untuk memastikan pembudayaan itu berlaku. Tanpa idola, kita tak meraihkan mereka-mereka yang bersungguh-sungguh datang ke kelas menggunakan teknologi dan sebagainya, maka mereka kemungkinan akan rasa apa dia ni, kan tak ada apalah habis. Jadi idola sebagai satu mekanisme. Dan cabaran ini juga adalah memastikan bahawa wujudnya satu komuniti di dalam politeknik itu, tak kira ada pelajar atau pensyarah, yang sentiasa peka kepada perubahan teknologi. Dan bagaimana teknologi boleh diguna pakai untuk pembelajaran. Contoh yang menyelam tadilah. So dia teknologi ni ada.
pembelajaran ni ada. Jadi nak connect the dots tu. Nak connect the dots tu memerlukan kreativiti, memerlukan imajinasi dan itu adalah yang menjadi cabaran-cabaran. So sentiasa kami di BIPD, di Polis Sisi memastikan bahawa apa sahaja yang kami lakukan adalah tugas yang connect the dots tu tadi, ya. So that pengalaman belajar di Politeknik tu ada satu pengalaman yang luar biasa. Itulah yang kita cuba untuk ketengahkan di satu Polis pengalaman Sisi. yang luar biasa yang perlu dibawa, dirasai oleh setiap pelajar. Kita tak sempat lagi Kita tak sempat nak merasa lagi. Tapi apapun kita nak ambil ucapkan kesempatan ini untuk khususnya BBNU ataupun orang muda sekarang ambil peluang ini untuk dapatkan sesuatu yang boleh menjamin masa depan kita nanti. Okey, baiklah, terima kasih banyak ya Dr. Nana atas masa yang diberikan pagi ini ataupun Dr. Zainal Abidin, pengarah bahagian instruksional dan pembelajaran digital BIPD Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Sebenarnya banyak lagi kita nak sembang dengan Dr. Nana, tapi disebabkan kekangan masa, kita terpaksa hentikan kita punya perbincangan hari ini. InsyaAllah kita akan cuba bawakan perbincangan yang sama di lain episod pula, Chat. InsyaAllah. Kita jumpa di lain masa, Doktor. Dan nampaknya kita dah pun sampai di penghujungnya. Terima kasih banyak atas perhatian anda dari awal rancangan sampailah ni satu perkongsian yang cukup berguna hari ini. Setidaknya dapat kita pengetahuan baru Kalau tak dapat banyak, dapat sikit pun sudah berguna. Okeylah, sampai kita jumpa lagi di esok hari. Bersama dengan orang yang lain pula, tapi dengan saya insya-Allah minggu depan dalam Apa Khabar Malaysia. Jadi setakat itu saja dapat kita kongsikan selama 1 jam dalam Apa Khabar Malaysia. Saya Izul Yusof. Saya Cedi undurkan diri. Assalamualaikum. Bye bye.